Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa binti Buhari. Saya berumur 23 tahun daripada course Occupational Safety and Health. Jadi, dengan itu saya mulakan dengan bahagian A dulu, iaitu berdasarkan masalah yang dihadapi, kena terangkan apa yang ingin awak sampaikan dan juga bagaimana kita berhalang dengan peristiwa berikut. Okey, bagi saya adalah masa yang saya hadapi 2 tahun lepas adalah masalah anxiety disorder, di mana saya pakar psikologi mengatakan saya ni general anxiety disorder, di mana saya terlampau banyak fikir negatif, terlampau risau akan perkara sekeliling saya. Jadi saya setiap malam saya akan overthinking masa lepas dan terputus sekali pada masa yang akan datang. Lagi masalah macam mana saya akan kerja nanti, adakah saya berduduk tetap, adakah saya ni nanti masa tu saya mempunyai sakit-sakit bahaya. Jadi benda tu yang buatkan saya anxiety dengan teruk, memang saya sangat teruk. Jadi pada satu hari tu saya rasa sangat down gila, saya sangat rasa down lah, dan saya menangis menghadapan Allah. Yang aku, hamba-Mu terlampau banyak menyusahkan perkara yang boleh terjadi nanti. Jadi ya Allah, berikanlah aku kelapangan dada. Saya benar. Jadi keesokan harinya selepas berdoa, saya berjumpa kawan saya. Kawan saya ada masalah lah. Allah sampaikan kata-kata daripada kawan saya, di mana apabila saya mendengar daripada Ruhan cerita tersebut, saya rasa macam bersyukur. Saya terjentik hati saya. Apalagi kawan saya kata dia masa tu dia menghadapi ujian yang berat lah. Tapi dia tenang selepas dia solat. Dia kata, ya Allah aku, terima kasih atas ujian ini, dan sentiasa bersamaku di dalam ujian yang seterusnya, kerana aku tahu Engkau telah membuat takdir yang terbaik untukku. Jadi masa tu saya tersentak. Jadi tersentak, saya rasa macam, ya Allah, saya ni kurang bersyukur ke, ataupun saya ni macam tak mampu percaya dengan takdir Allah. Sesungguhnya ujian tu, memang kita hidup dunia ni mestilah kena ada ujian. Saya lupa tujuan hidup saya di dunia ni, iaitu kita kena ibadah, kita kena ada menghadapi ujian sebab kita nak masuk syurga. Jadi bagaimana saya sembuh daripada general anxiety disorder ni adalah saya memulakan dengan sifat bersyukur dalam sekecil-kecil perkara. Contohnya, antara 5 syukur yang saya bersyukur adalah diberi kesihatan yang baik. Apabila kita diberi kesihatan yang baik, kita mudah melakukan kerja seharian kita. Kemudian bersyukur kepada dapat ibadah. Alhamdulillah, dapat ibadah dengan sempurna. Dapat solat 5 waktu dengan sempurna, dengan tenang kan. Lepas tu saya bersyukur walaupun keluarga saya ni tidak sekaya, walaupun keluarga saya ni dalam keadaan susah tentu, tapi Allah memberikan kami cukup rezeki. Jadi dalam pemikiran saya pula, saya bermula belajar positif dan selalu fokus pada masa sekarang, tidak masa depan. Saya kurang banyak fikir pasal masa depan sebab saya pasal sekarang. Jadi benda tu buatkan saya punya fikir makin rendah. Ketiga adalah saya, apa-apa saya buat, saya bertanya pada Allah dulu. Contohnya macam, ya Allah, hamba-Mu nak kerja, tapi hamba tak tahu nak kerja mana, kerjakan yang terbaik untuk Kau. Jadi tiba saya dapat satu offer kerja ni, saya terima. Mungkin tempat kerja tu best, bagus. Okay. Jadi Alhamdulillah, bila saya percaya pada Allah, saya rasa hal saya makin baik. Tapi ada juga masa saya memang akan rasa teruk, overthinking, tapi saya akan baca Al-Quran. Dan apabila saya baca Al-Quran, pasti ada masa-masa Al-Quran yang silap dengan masa saya pada hari itu. Contohnya, Allah menegur saya dalam Al-Quran. Bila saya baca, bersama kesusahan pasti ada kesenangannya. Okay. Jadi itu sahajalah daripada saya untuk bahagian ini. Okay. Assalamualaikum. Jadi saya akan mulakan dengan bahagian B pula ya.
bahagian B iaitu topik kenali diri. Alhamdulillah selama saya hidup 23 tahun ni, biasalah sebagai manusia kita pasti ada kelebihan dan kekurangan dia. Baik untuk kelebihan saya ni seorang yang mudah bersosial, bergaul, okay? Tapi saya juga seorang yang agak sensitif pada diri saya. Saya rasa macam cepat terasa apa orang kata pada orang tu tak kata pada saya. Dan juga saya ni dulu seorang yang agak kurang sedikit bersyukur, dengan saya selalu tengok orang yang lebih senang daripada saya. Sehinggalah satu hari tu saya belajar untuk tengok orang yang lebih senang daripada saya. Jadi saya lebih bersyukur lah. Alhamdulillah, sepanjang 23 tahun itu Allah bagi saya ujian. Ada ujian manis berat sampai saya rasa macam Allah kejam sungguh dunia ni. Tapi kita kena semangat, kena teruskan hidup juga. Sebab saya baca satu kotak ni, dunia ni bukan syurga. Sebab itulah Allah beri ujian berberat. Lagi satu, saya ni seorang yang happy go lucky juga, seorang yang kuat berangan. Satu, saya suka tengok sejarah Nabi, lelaki jejak Rasul. Lagi bulan puasa kan, cerita jejak Rasul ni sangat best sebab saya menyukai sejarah dan itu adalah senang untuk kita belajar. Topik kedua adalah kenali Allah. Okay. Allah ni daripada dulu saya percaya, walaupun dia tak ada paman titik gaib, tapi saya rasa dia dekat dengan diri saya. Macam mana saya nak tahu dekat diri saya? Saya rasa tenang apabila saya berdoa semua masalah saya pada dia. Saya selalu berbual macam, ya Allah, aku nak makan apa yang ini ya? Ya Allah, nak makan nasi lemak dah. Tiba-tiba tengah jalan tu ada orang jual nasi lemak. Macam tu lah. Kerana satu, saya tahu Allah itu maha berkuasa. Sangat-sangat Allah itu sangat maha berkuasa. Macam mana saya tahu? Iaitu dengan membaca Al-Quran. Setiap apa orang yang sebut dalam Al-Quran itu, benda itu ada dalam dunia. Dan lagi dalam surah Al-Rahman, Allah itu mengatakan dalam laut ada sungai. Dan itu betul ada. Tapi dekat negara luar sana lah, memang dalam laut tu ada sungai. Lagi satu, kejadian bulan yang terbelah, kejadian bulan dibelah oleh Nabi, dan perkara itu telah dibukti daripada saintis yang menangkap gambar bulan lah. Jadi Allah ni sangat maha kuasa. Apa yang disebut dalam Al-Quran tu tidak tipu, memang ada di dalam dunia ni, di mana dalam Al-Quran menceritakan mengenai lalu, perkara akan datang dan juga benda gaib. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi Allah sentiasa dekat dengan diri kita. Allah seorang maha penyayang, maha penyayang lagi maha sayang. Tapi Allah juga mempunyai sifat tegas, di mana bila manusia dalam keadaan yang terlampau lupakan diri tanpa suka dunia, dia akan berikan teguran melalui ujian yang berat lah. Contohnya ujian daripada sakit, ujian daripada keuangan, kesusahan, supaya kita ni menjadi manusia yang sedar yang bahawa kita ni hanyalah seorang hamba saja. Jadi topik ketiga adalah kenali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah Nabi Rasul yang terakhir yang diputuskan oleh Allah, dan dia merupakan hakim pertama yang diciptakan oleh Allah SWT, dan dia juga adalah kekasih Allah. Apa yang saya suka sangat dengan Rasulullah SAW adalah peribadian dia yang sangat baik, yang memang patut dicontoh oleh manusia. Memang sangat baik ya. Orang caci, orang kutuk Nabi Muhammad SAW ketika dia berdakwah, tetapi dia balas dengan kebaikan. Rasulullah SAW juga seorang maksudnya Nabi Muhammad SAW ni sangat disayangi Allah, kekasih Allah, tetapi dia telah dapat ujian daripada kecil. Ujiannya sangat berat. Lahir-lahir saja dia dah menjadi anak yatim. Bila dah besar sikit, bila Rasulullah dah besar, dia mempunyai ujian yang lain pula, ujian berdakwah, di mana disebabkan ajaran Islam. Dia banyak korbankan diri untuk berdakwah dalam Islam. Subhanallah. Kemudian daripada hasil dia berdakwah,
sekarang ni kita tengok seluruh negara ada manusia yang beragama Islam. Kemudian adalah Asmaul Husna. Topik 4 itu Asmaul Husna. Iaitu Asmaul Husna ni adalah 99 nama Allah yang menunjukkan sifat dan kuasa Allah. Dalam 99 nama Allah ni dia menunjukkan bahawa Allah ini sangat baik. Ada sifat baik dan ada juga sifat tegas, kerana kalau tidak tegas, manusia ni akan melampaui batas dia. Alhamdulillah, dalam 99 Asmaul Husna ni yang saya suka adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah ni sejahat jahat kita. Allah mengampuni seorang hamba-Nya, walaupun hamba-Nya sangatlah jahat, tapi sekali kita bertaubat padanya, Allah akan hampunkan dosa kita. Jadi dia menunjukkan Allah ni punya sifat Allah dan Ar-Rahim. Jadi sebagai manusia, kita ni selalulah beristighfar, bertaubat, memohon maaf kepada Allah, kerana kita ni memang tak terlepas daripada membuat kejahatan. Dengan memohon ampun taubat ni menunjukkan kita ni memang seorang hamba yang lemah, hanya Allah yang maha berkuasa. Jadi topik 5 adalah asbab musabab, iaitu asbab cause musabab effect. Saya menguasai asbab musabab ni ketika saya pada tahun 2018 saya kena menghadapi SPM. Jadi masa tu saya ni selalu gagal fizik, sebab saya ni memang tak minat teori fizik dan juga calculation. Jadi saya sangat risau, sebab dari sebulan saya akan menghadapi percubaan SPM dan markah fizik saya ni tiada peningkatan, 30, 35. Jadi apa yang saya buat adalah, saya masa tu lepas raya saya beli buku fizik, buku latihan fizik dan juga buku ML. Saya buat latihan, saya paksa diri saya faham. Masa waktu rehat, saya jumpa cikgu untuk tanya betul ke tak apa yang saya tak faham. Saya suruh cikgu ajarkan. Dan saya sangat-sangat struggle, sebab sehari saya akan study 5 jam. Lepas tu satu Ahad tu, sebulan sebelum percubaan, saya belajar 10 jam hari Sabtu dan hari Ahad. Tapi Alhamdulillah, daripada gagal, saya dapat C lulus. Dan kemudian masa result SPM saya dapat B. Alhamdulillah, satu pencapaian yang sangat bangga, sebab saya ni memang sangat malas belajar. Tiba-tiba berubah 360 darjah sebab nak luluskan fizik ni. Jadi apa yang saya sedar, sebagai manusia kita tak pandai, tapi tak pandai tak apa, tapi kita kena rajin belajar. Kita kena rajin untuk mencapai sesuatu tu. Kita kena bersungguh-sungguh, sebab Allah dah buka jalan. Jadi kita ni hanya sungguh-sungguh, rezeki tu tetap pada Allah. Kalau tadi kan saya SPM fizik saya gagal, tak apa, saya redha, sebab kita hanya mampu merancang berusaha. Selebihnya kepada Allah SWT, kerana Allah tahu apa yang baik dan buruk untuk kita. Topik terakhir adalah topik akhlak orang yang tauhid dan mencintai SWT. Apa yang saya nampak, akhlak orang yang bertauhid ni, dia mempunyai sifat bersyukur, sebab dia yakin dengan takdir yang Allah bagi, dia yakin dengan takdir yang Allah rancang. Jadi dia selalu bersyukur setiap perkara, dan dia seorang yang sederhana. Selalu perkara ni sebab sederhana. Walaupun dia banyak duit, tapi dia hidup dan sederhana berbanding orang yang kurang banyak duit tapi dia ingin nak jadi macam orang kaya. Lagi satu, dia punya pegangan tu, dia punya pada Allah memang sangat-sangat kuat. Walaupun ujian tu memang menjatuhkan dia, tapi dia sangat fikir positif bahawa di sebelum ujian ni pasti ada pelangi yang dia akan dapat, mesti ada pengajaran yang Allah ini bagi tuan dia. Dan kemudian dia selalu gantung kepada Allah SWT, kerana dia yakin sebab Allah itu Maha Kuasa. Allah selalu dengar keluhan-keluhan hamba-Nya. Kemudian adalah dan mencintai Rasulullah SAW. Orang yang mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang selalu melakukan sunnah.
sunnah Nabi, seorang yang baik, seorang yang pantang apabila dengar orang cemuh kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian kita nak tahu macam mana kita mencintai Rasulullah SAW, kita kena banyak berselawat, kita kena banyak membaca sirah Nabi. Macam saya suka baca sirah Nabi. Ada satu buku tu yang jual kat TikTok yang RM10, dia menceritakan pasal Nabi daripada lahirnya Nabi sehingga wafatnya Nabi SWT. Kita ni patutnya kena terhutang budi pada Rasulullah SAW kerana dia banyak berdoa kepada umatnya, banyak doa pada Allah supaya antara salah satunya adalah didengarkan sekaratul maut. Di saat Rasulullah ditarik nyawa oleh malaikat maut, dia tanya, ya Allah, takut sesakit ini ke untuk menarik nyawa kan? Maka ya Allah, engkau kurangkanlah rasa kesakitan pada aku. Kemudian Rasulullah selalu minta kepada Allah supaya diampunkan dosa umat Islam, umat Rasulullah, dan digantikan pahalanya. Rasulullah sangatlah baik orangnya, seorang yang adil, budi pekerti bicaranya, dan perbuatan Rasulullah itu memberi efek positif pada diri seorang. Jadi saya, untuk menunjukkan saya cinta pada Rasulullah SAW adalah saya dengan berselawat. Dengan selawat itu saya rasa macam tenang, saya rasa macam bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Kemudian saya baca sirah. Lagi saya suka jejak Rasul, sebab dalam jejak Rasul ni ada buka ceritakan pasal Nabi-Nabi yang lain. Jadi sebagai umat Islam lah, dalam kesimpulan ni, yang saya tahu, apa yang saya sukakan, kita ni adalah hamba Allah. Kita kan selalu rendah diri, selalu merasakan diri sangat kecil, sebab Allah tu yang maha berkuasa. Kita nak jatuh senang, tapi nak naik itu susah. Tapi once kita dah naik, kadang-kadang kita ni lupa pada Allah SWT. Bila kita lupa ni, kita rasa sifat yang bongkak, kita lalai, kita banyak berfoya. Tapi once kita jatuh, masa tu lah kita ingat Allah. Bagus kalau ada ujian yang buat kita rasa jatuh. Masa tu kita ni macam berharap pada Allah SWT. Hati kita tenang, lapar. Kemudian bila kita lalui fasa ujian tu, kita rasa, ya Allah, tak sangka hamba-Mu ini boleh menghadapi ujian tersebut. Ya Allah, takkan hamba bersyukur dan hamba sedar bahawa di sebalik ujian ni ada pengajar dari. Jadi kita ni memang kena selalu percaya pada Allah, memang kena sangat percaya, sebab Allah tahu apa yang baik untuk kita. Kita pergi itu, kita tak suka sesuatu tu, tapi perkara sesuatu yang tak suka membawa kebaikan kepada diri kita. Jadi sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.